Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang sirah iaitu Hijrah Membawa Rahmat. Murid-murid tahu apa itu hijrah? Saya tahu. Hijrah itu pindah ustazah. Bagus Ahmad. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Baik, ustazah nak tanya, pernah dengar tak tentang sirah hijrah Rasulullah? Hari ini ustazah akan kongsikan sedikit tentang sirah hijrah Rasulullah. Pada awal kemunculan Islam, hanya sedikit sahaja orang yang memeluk Islam dalam kalangan musyrikin Quraisy. Namun, berkat daripada usaha dan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah baginda, umat Islam semakin hari semakin bertambah daripada satu menjadi dua dan seterusnya semakin ramai. Disebabkan umat Islam semakin ramai, kaum musyrikin Quraisy mula memberikan ancaman. Mereka tidak suka dengan pertambahan umat Islam. Dengan itu, umat Islam mula diancam oleh kaum musyrikin Quraisy. Ada beberapa bentuk ancaman yang diberikan, umat Islam dimaki, dipulau dan diancam bunuh. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Aina, sebutkan semula faktor berlaku hijrah. Faktor utama berlakunya hijrah. Yang pertama, perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua, musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Yang ketiga, umat Islam menerima ancaman dan seksaan daripada musyrikin Mekah. Yang keempat, pelawaan penduduk Madinah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Sekarang, kita akan belajar peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mari kita dengarkan. Sehari sebelum hijrah, kaum kafir Mekah telah berpakat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu juga, Jibril telah mendatangi Nabi Muhammad SAW membawa perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, pemuda kafir Quraisy telah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan bersiap sedia untuk menyerbu ke dalam rumah baginda. Akan tetapi sebelum itu, Sayyidina Ali telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW tidur di tempat baginda bertujuan untuk mengelirukan musuh. Dan akhirnya baginda berjaya melepaskan diri menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar keluar daripada Mekah menuju ke Gua Sur. Di ketika itu, Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan sebagai memberi maklumat tentang kaum kafir yang berada di Mekah. Dengan ini, Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui keadaan semasa mengenai orang kafir yang ingin membunuh baginda SAW. Dalam masa yang sama, Amir bin Fuhairah mengembala kambing berdekatan gua. Tujuannya adalah untuk menutup jejak-jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar pula bertugas sebagai penghantar makanan. Ya adik-adik, bayangkanlah kita berjalan jauh, kita sudah kehilangan tenaga, letih, tambah dengan ketakutan. Begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Di dalam gua Sur itu, Nabi Muhammad SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Di ketika itu, kaum kafir Mekah terus berusaha mencari Nabi Muhammad di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah yang lumayan ditawarkan, 100 ekor unta bagi sesiapa yang mendapatkan Muhammad.
Setelah 3 hari 2 malam di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Semasa di dalam perjalanan, seorang kafir Mekah yang bernama Suraqah ibnu Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad. Setiap kali dia mengangkat pedangnya menuju ke Nabi Muhammad, terjatuh kudanya. Diangkat lagi, terjatuh kuda. Diangkat lagi, terjatuh kuda. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW datang kepadanya. Wahai Suraqah, mengapa engkau ingin membunuhku sangat? Suraqah berkata, 100 ekor unta ditawarkan, siapa tak mahu? Nabi Muhammad pun berkata, bagaimanakah aku akan berikan lebih daripada itu? Apa dia? Mahkota Raja Parsi. Pada ketika itu, Suraqah terpinga-pinga, lalu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar berlalu menuju ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah, dipandu oleh Abdullah bin Al-Qid. Abdullah bin Al-Qid diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar dan jarang dilalui oleh kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki oleh mereka. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Quba. Di Quba, baginda Muhammad SAW membina masjid yang pertama di dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba, dan pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Itulah kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang perlu murid-murid tahu. Okey murid-murid, kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.